Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya terpanggil untuk adakan video penerangan ini untuk exam ujian psikometrik latihan sepada perubatan tahun 2022. Tahniah saya ucapkan kepada anda yang terpilih untuk hadapi ujian psikometrik ini. Anda patut rasa bersyukur, patut rasa bangga kerana terpilih daripada ribuan calon yang memohon, dan anda merupakan salah seorang daripada calon yang terpilih, dan dengan lepaskan peluang untuk dengan tidak buat perhentian langsung, dengan tidak buat ulang kaji, tidak prepare langsung untuk exam ini. Lepas tu saya terpanggil untuk buat video ini sebab saya dapat banyak pertanyaan di email, di Telegram, di WhatsApp. Ramai yang minta saya untuk buat satu video penerangan khas untuk ujian psikometrik untuk ambilan latihan sepada perubatan bertaraf diploma tahun 2022. Okey. Nama saya Megak Syafizul daripada channel Empire Kejaya. Pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk tak terlepas setiap kali kita di Empire Kejaya keluarkan video yang terbaru. Kami di Empire Kejaya banyak menghasilkan video untuk membantu calon exam SPA seperti anda untuk buat persiapan exam dengan lebih baik. Okey, so pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini. Alright, so pastikan anda tonton video ini sampai habis sebab saya ada banyak information yang saya hendak kongsikan dengan anda berkaitan dengan ujian psikometrik. Okay. Alright, tips menjawab ujian psikometrik. Okay. Okay, jom jawab ujian psikometrik dengan senyuman. Okay, sebelum saya teruskan dengan tips menjawab ujian psikometrik ini, ramai yang tertanya-tanya, okay, kenapa dia dipanggil untuk ujian psikometrik? Okay, biasanya ujian psikometrik ini dibuat selepas ujian PSEE, di mana ujian psikometrik ini bertujuan untuk menyaring atau filter mereka yang tidak layak sebelum dipanggil untuk ke peringkat seterusnya. Sebab biasanya kan untuk ujian psikometrik ini adalah berbentuk profiling, di mana pihak SPA dia hendak lihat sama ada anda ni layak ataupun tidak, ataupun mempunyai kepribadian ataupun ciri-ciri peribadi yang sesuai untuk menjadi seorang seorang pegawai perubatan. Okey. Sebab tu dalam banyak soalan psikometrik ini dia lebih kepada psikologi. Kejap lagi saya akan explain kepada anda apa perangkap yang menanti anda dalam ujian psikometrik ini. Okay? Dan pastikan tonton video ni sampai habis. Okay, jangan skip, jangan tutup, jangan minimize, fokus 100%, sebab hanya dengan fokus anda boleh faham dan boleh lulus dalam ujian psikometrik ini. Okay. Alright, jom teruskan. Sekejap. Okay. First of all, apa itu ujian psikometrik? Okay. Ujian psikometrik ini adalah satu refleksi siapa diri anda dan bagaimana anda menjalani kehidupan harian. Okay, so keyword di sini adalah bagaimana anda menjalani hidup harian. Okay, sebab ramai saya tengok di Facebook, di website, di IG, di TikTok dan sebagainya, ramai yang anggap ujian psikometrik ni mudah. Hanya perlu jawab benda yang positif sahaja, kononnya kan. Ini kalau anda setakat faham perlu jawab yang positif saja, itu salah. Tanggapan anda salah. Ini akan menyebabkan anda akan kelam kabut semasa exam nanti dan menyebabkan anda tidak konsisten menjawab. Okey,
Kejap lagi saya akan explain kenapa anda perlu konsisten menjawab dan kenapa anda tak boleh hendak sembunyikan perangai atau sikap negatif dan tunjukkan sikap positif. Okey, kejap lagi saya akan explain kenapa. Okey. Sekarang ni saya nak anda faham apa itu ujian psikometrik. Dari segi dia punya definasi. Okey, definasi adalah bagaimana anda menjalani hidup harian. Okey. So bila kita bercakap mengenai hidup harian ni, sudah tentu kita ni dia punya sikap tu adalah sikap yang kita selalu buat setiap hari. Yang bangun pagi hingga ke malam sebelum tidur, itulah sikap kita, itulah perangai kita. So di sinilah ujian psikometrik ini dibuat. Dia dibuat adalah untuk tahu anda punya sikap ataupun anda punya personality yang anda ada bermula daripada anda bangun tidur sehinggalah ke anda tidur balik. Okay, dari pagi hingga ke malam. Okay. Alright, so sebab itu anda tidak boleh hendak anda mengada-adakan sikap yang anda tidak ada. Sekejap lagi saya akan explain kenapa. Okay, so now anda faham bagaimana anda jalani hidup harian. Okay, cukup. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah merupakan antara ciri-ciri positif yang dinilai ataupun yang dicari dalam ujian psikometrik ini, iaitu yang pertama adalah berani mencuba, tak takut gagal, sedia menerima kritikan, berlapang dada, mudah menerima dan diterima orang lain, yakin pada diri sendiri, sentiasa bersangka baik, mudah mesra, bertimbang rasa dan tidak merasa diri sentiasa betul. Okey. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, inilah 10 ciri-ciri positif yang dinilai dalam ujian psikometrik untuk latihan sepada perubatan. So kalau anda ada di antara ciri-ciri ini, alhamdulillah, mana anda ada peluang untuk lulus. Okey, ini peluang bukan confirm lulus, tapi ini anda ada peluang untuk lulus sebab ini adalah merupakan ciri-ciri yang dinilai ataupun yang dicari dalam ujian psikometrik ini. Okey, so kalau anda tidak ada, okey, cuba adakan, tapi jangan sampai kantoi. Jangan sampai kantoi. Okey, jadi saya akan explain kenapa. Okey, so cuba korek, cuba timbulkan ciri-ciri positif ini untuk anda amalkan dalam kehidupan harian anda. So sementara ada lagi beberapa hari ini menjelang ujian psikometri anda. So cuba belajar untuk adakan kesemua 10 ciri-ciri positif yang dicari ini. Okay, alright, seterusnya. Tadi adalah ciri positif. Ini adalah ciri-ciri negatif yang cuba dikorek, cuba dicari dalam diri anda. Okey, iaitu tidak pandai bergaul dengan orang lain, tak dapat terima pandangan orang lain, sentiasa bersangka buruk, kurang yakin, sentiasa teragak-agak dan sentiasa anggap dia punya perwatakan kurang menarik. Maksud dia tak ada self confident. Okey, ini adalah 6 perkara yang kalau anda ada, okey, cuba sembunyikan, cuba kurangkan ketika menjawab ujian psikometrik nanti. Okey, so ada 16 sikap yang anda perlu hati-hati. Anda perlu kalau 10 yang anda perlu timbulkan dan 6 yang anda perlu kurangkan dan perlu sembunyikan. Okey. Alright. Seperti itu tadi, anda tidak perlu menjadi hipokrit. Okey, dengan cuba hendak mengadakan perkara yang tidak ada dan cuba adakan
perkara yang ada. Okey, jawab sepenuh hati, jawab dengan jujur, supaya jawapan anda sentiasa konsisten. Okey, jawapan perlu konsisten sebab soalan yang sama ataupun tujuan soalan yang sama dia diulang beberapa kali di dalam 150 soalan yang ada nanti. Okey, dalam 150 soalan tu dia akan repeat beberapa kali dia punya konsep soalan yang sama untuk memerangkap mereka yang cuba hendak mengadakan perkara yang tak ada dan mengadakan perkara yang ada. Okey. Okey. Soalan perangkap. Okey. Tujuan soalan ini, tujuan 5 soalan ini adalah untuk menguji sama ada anda boleh menerima kritikan dan pandangan orang lain. Kalau anda lihat di sini cara dia tanya adalah berbeza, tetapi tujuan dia adalah sama. Tujuan dia adalah untuk melihat sama ada anda ni boleh tak terima kritikan ataupun boleh tak terima pandangan orang lain. Okey, sebab tu dia tanya 5 soalan ini. Okey, kalau anda jawab contohnya yang pertama ini, anda cakap saya rasa tidak perlu mendengar pandangan orang lain. Anda jawab tidak. Tapi untuk soalan yang kedua ni anda jawab ya. Ini akan menyebabkan ia bertentangan dengan sikap ataupun soalan pun jawapan yang anda sudah jawab dalam soalan yang lepas. Okey. Okey, inilah penerangan kepada soalan yang saya beri tadi. Okey. Ini adalah cara menjawab yang bakal membunuh anda. Okay, kalau anda ingat jawab anda boleh hentam. Anda perlu jawab semua soalan. Anda kata tak sempat, hentam saja. Ini akan membunuh anda. Contoh kalau tadi anda jawab ini, anda ambil hentam dia jawab, anda tak sempat nak baca soalan dia, anda tak ada perangai ini, anda cuba tipu, anda cuba hendak timbulkan sesuatu yang anda tidak ada dan anda cuba anda main hentam saja, ia akan merangkap anda. Lihat ini. Okey. Kerana lihat di sini. Okey. Dia soalan nombor 1 dia letak soalan ini. Nombor 43 dia letak soalan ini. 60 letak soalan ini. 107 letak soalan ini. 126 letak soalan ini. So kalau dia selerakkan soalan yang sama dalam nombor-nombor yang berbeza, adakah anda boleh jawab yang konsisten dalam kesemua 5 soalan ini? Okey, maksud saya adalah soalan yang sama, soalan yang konsep yang sama, dia selerakkan, dia letak random dalam beberapa soalan yang lain untuk lihat dia ni, Mama A ni boleh tak jawab yang konsisten dalam soalan yang seterusnya. So kalau anda tak ada, kalau anda cuba nak menjadi hipokrit, cuba hendak adakan perkara yang anda tak ada, cuba hendak adakan perkara yang anda ada, ini akan menyebabkan anda akan terperangkap sebab kalau anda nak menjadi hipokrit, anda tak mungkin anda boleh konsisten hipokrit dalam 150 soalan yang ada dalam exam nanti. Okey, boleh faham tak? Saya teruskan. Okey. So nampak tak? Ini akan bakal membunuh anda kalau anda tak konsisten menjawab dan anda akan terperangkap dengan bentuk soalan yang ada nanti. Okey. Okey, inilah huraian tadi. Anda tak perlu jadi hipokrit dengan sembunyikan keburukan anda. So anda cuba menjadi diri anda, cuba menjadi jujur, cuba berlaku jujur untuk menjawab soalan, semua soalan ujian psikometrik ini. Okey. Okey. Seperti yang tadi, anda perlu bertenang dan perlu buat banyak latihan. Sebab kalau anda kurang buat latihan, ini akan menyebabkan anda akan kelam kabut
anda akan jawab tidak konsisten, anda akan rasa berpeluh semasa exam nanti. Sebab dalam exam nanti ada 150 soalan. Okay, 150 soalan. So, anda perlu pantas menjawab dan jawab dengan jujur. Okay, bukan sekat pantas saja. Bukan sekat pantas saja. Anda perlu jawab pantas dan jujur semasa exam nanti. Ini untuk memastikan anda lulus dalam ujian psikometrik ini dan boleh pergi ke peringkat seterusnya dalam flow ambilan latihan sepada perubatan ini. Okey. Okey, ini adalah antara contoh-contoh soalan yang ada untuk ujian psikometrik ini. Dia akan ada 3 pilihan jawapan, ada 4 pilihan jawapan. Dia ada ya, tidak pasti, tidak pasti, kurang pasti dan sebagainya. So, anda perlu buat banyak latihan. Anda perlu membiasakan diri dengan soalan-soalan ujian psikometrik ini. So, nanti anda boleh download slide ini. Saya ada tinggalkan link downloadnya di ruangan di bawah video ini, di ruangan description. So, anda boleh baca semula nota ini dan boleh buat latihan yang saya berikan di sini. Okey, kalau anda perlukan lebih banyak contoh soalan latihan, saya amat cadangkan anda dapatkan rujukan ujian psikometrik ini. Okay. Dalam e-book ini, dalam e-book rujukan ujian psikometrik ini, ada lebih 100 soalan ujian psikometrik serta jawapan dan juga nota untuk anda membiasakan diri anda dengan ujian psikometrik. Sebab, seperti saya tahu tadi, dalam ujian psikometrik ini, anda perlu pantas, anda perlu jujur dan anda perlu biasa lihat soalan ujian psikometrik ini. Sebab kalau anda tak pernah lihat, anda tak pernah buat latihan, ini kan menyebabkan anda kelam kabut masa exam nanti. So, untuk elakkan terjadi perkara tersebut, saya amat cadangkan kepada anda untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik ini melalui link yang saya beri ini. Okay, link saya beri ini. Sebab dalam e-book ini ada penerangan lengkap mengenai psikometrik, ada 200 contoh soalan serta jawapan, okay, untuk setiap ujian soalan psikometrik yang kita sertakan dalam e-book ini. So, e-book ni dah bantu ramai orang, okay, untuk lulus ujian psikometrik. So, ini peluang untuk anda lulus dalam ujian pada kali ini dan seterusnya boleh mara ke peringkat seterusnya dalam flow ambilan latihan sepada perubatan ini. Okay. So, pastikan anda terus klik link ini yang saya ada tinggalkan di ruangan description untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik sekarang. Okay. So, saya harap anda jelas dengan apa itu ujian psikometrik dan bagaimana cara anda untuk lulus dalam ujian psikometrik ini. So, kalau anda perlukan rujukan exam, saya amat cadangkan kepada anda untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik sekarang untuk anda mula buat latihan dan seterusnya boleh lulus dalam ujian psikometrik yang akan datang. Okey, so kalau anda memerlukan pertanyaan, kalau anda ada pertanyaan ataupun anda kurang faham, anda boleh terus tinggalkan soalan anda di ruangan komen. So, nanti saya akan menjawab semua persoalan anda. Okey, alright. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton sampai tamat video ini. So, saya harap anda jelas dan dapat terus buat tindakan untuk buat latihan untuk lulus dalam ujian psikometrik ini. Okey, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Anda memang terbaik. Assalamualaikum.